Hari ini tuan-tuan telah tular satu lagi surat yang telah dihantar oleh pihak SPRM kepada Tengku Maimun, iaitu Chief Justice ataupun Ketua Hakim Negara. Mana surat tadi? Daripada surat ini, saudara, Ketua Pengarah SPRM telah pun menyatakan dengan sejelas-jelasnya, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, ini surat daripada SPRM. SPRM telah menyatakan dengan sejelas-jelasnya seperti yang Arif Tun sedia maklum, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, saya bacakan ni supaya tuan-tuan faham. Telah menjalankan satu siasatan atas aduan yang dibuat kepada Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, Hakim Mahkamah Rayuan, di mana pada ketika aduan diterima, Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan bin Muhammad Ghazali merupakan Hakim Mahkamah Tinggi yang telah mendengar kes bagi pembicaraan bernombor kes sekian untuk pertuduhan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Berdasarkan siasatan yang dijalankan, Suruhanjaya ini berpendapat terdapat isu salah laku yang perlu dipertimbangkan oleh Yang Arif Tun yang telah dilakukan oleh Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan di bawah Kod Etika Hakim 2009 ketika beliau membuat keputusan ke atas ketiga-tiga kes yang didengari. Fakta bagi siasatan yang dijalankan oleh pihak Suruhanjaya dilampirkan bersama. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, saudara, ini salah surat yang kau bagi ni. Untuk makluman tuan-tuan, sebelum pihak mahkamah memilih Hakim Muhammad Nazlan, sebelum itu sistem komputer mahkamah telah pun memilih Hakim Sufian Razak. Okey tuan-tuan, Hakim Sufian Razak ini telah dipilih oleh sistem mahkamah, komputer yang pilih. Kenapa komputer yang pilih? Sebab sebelum ini, saudara, tuan-tuan masih ingat berlakunya apa yang dipanggil pendedahan video VK Lingam. Video VK Lingam ni, tuan-tuan, mendedahkan bahawa hakim-hakim boleh diatur. Dan hakim-hakim ni ada yang dibayar secara bulanan, tuan-tuan. Dan semenjak peristiwa pendedahan video VK Lingam ini, mahkamah, saudara, masa itu di bawah Datuk Zaid Ibrahim selaku Menteri Undang-Undang, dia telah propose untuk pemilihan hakim bagi sesuatu kes itu dibuat secara sistem komputer. Maknanya bukan manually pick up by human being. Supaya tidak ada apa yang dipanggil sebagai judges ataupun ni judges shopping. Maknanya boleh pilih hakim, boleh pilih hakim mengikut apa ni, hakim yang difikirkan sesuai. Tolong cari surat yang sebenar. Jangan bagi surat menggapu. Tolong apa ni. Jadi tuan-tuan, ni surat yang sebenar. Tak ada. Surat dia cerita pasal apa ni. Okey, kalau mengikut apa yang telah didedahkan hari ini, tuan-tuan, bila Hakim Sufian Razak ni dilantik, oleh sistem mahkamah, kemudian Zaharah ataupun pada ketika itu, Mahathir dan Tommy Thomas, dia telah melanggar Akta Judicial Appointment Commission, iaitu Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009
dan telah melantik seorang yang bernama Zahra binti Ibrahim sebagai Ketua Hakim Besar Mahkamah Tinggi Melaya. Walaupun jawatan tu sebenarnya tidak kosong, tapi Zahra ditukarkan. Walaupun Zahra ni dia pencen beberapa bulan selepas itu. Dia dilantik pada 17 Julai dan kemudian dia pencen, tuan-tuan. Dia 17 Julai 2018 dia dilantik. Dia pencen pada Mei 2019. Tak sampai setahun dia pencen. Tugas pertama Zahra ni, saudara, kalau mengikut surat yang ditularkan ini, tugas pertama Zahra ialah dia telah menukar Hakim Sufian Razak. Dan mengikut pihak SPRM, tuan-tuan, sebelum Hakim Nazlan ini dipilih, saudara, 3 hakim telah di-approach. Ini sebenarnya adalah satu kesalahan besar, tuan-tuan. Sepatutnya pelantikan hakim perlu dibuat, perlu di-announce, dan perlu dibuat secara terbuka. Dan kemudian 3 orang hakim telah menolak daripada menerima tanggungjawab untuk menggantikan Hakim Sufian Razak. Ini tuan-tuan nak kena faham. 3 orang ni. Dan ini pun salah dari segi undang-undang kerana sepatutnya penolakan ini dibuat, penawaran ini dibuat kepada 3 orang hakim ini dibuat secara terang. Penolakan hakim juga perlu diisytiharkan, barulah boleh sampai ke nazlan. Maknanya hakim ini di-approach secara rahsia, tolak pun secara rahsia, dan hari ini baru kita tahu bahawa nazlan ni ialah hakim yang keempat. Jadi saudara, tendensi untuk nazlan ini, tuan-tuan, di pick up khusus untuk mengenakan Datuk Seri Najib, seperti mana yang saya dah ulang banyak kali, sangat-sangat jelas telah berlaku, tuan-tuan. Okay. Kalau ikut perenggan 3.5 dalam laporan SPRM yang meminta Tun Maimun ambil tindakan ke atas Hakim Nazlan, dia telah mendedahkan bahawa 3 orang hakim pernah diminta oleh pihak yang masih tak diketahui siapa untuk ambil alih kes daripada Hakim Sufian Razak, tetapi ketiga-tiga menolak. Setelah ketiga-tiga hakim tersebut menolak, barulah Hakim Nazlan disuruh ambil alih kes tersebut dan beliau menerima, biarpun dia langsung tidak ada pengalaman menguruskan kes jenayah. Dia daripada mahkamah sivil, saudara, komersial punya mahkamah, tiba-tiba ambil alih kes jenayah dan terus diberikan kes yang berprofil tinggi. Okey. Itu sebab saya cakap perbuatan ini sangat-sangat salah, tuan-tuan. Tidak sepatutnya berlaku. Dan jika hakim yang ditugaskan oleh sesebuah kes berpendapat tidak sesuai, maka mereka perlu menawarkan untuk menarik diri di mahkamah secara terbuka. Bukan menolak secara rahsia setelah diminta ataupun ditawarkan juga secara rahsia seperti mana yang dinyatakan oleh pihak SPRM. Itu sebab saya minta kerajaan Malaysia, bila mana kita nak buat RCI yang sudah pun dipersetujui oleh Kabinet untuk menyiasat dakwaan yang dibuat oleh Tan Sri Tommy Thomas dalam buku Justice in Wilderness, yang jelas menyatakan terdapatnya campur tangan Badan Eksekutif, campur tangan Mahathir dalam pelantikan hakim-hakim. Kerana akibat daripada pelantikan hakim yang tidak mengikut prosedur undang-undang, itu yang kita dapat hakim yang tidak kompeten bernama Tengku Maimun ni, tuan-tuan.